وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abe. Abe doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang belum subscribe lagi, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abe. Abe tahu ramai dengan cerita Abe tapi tak tekan pun subscribe, sebab tekan ni tak perlu bayar pun, free saja dan tak rugi pun kalau tekan button subscribe untuk subscribe channel Abe Seram. Hari ni Abe ada cerita menarik, cerita seram. Memang betul-betul seram. Siapa yang takut tu, yang agak takut sikit itu, dengarlah siang hari, janganlah dengar malam. Cerita ni mengisahkan pengalaman seorang anggota bomba. Nama dia Zaki. Zaki ni dia bertugas di balai di negeri Perak lah. Dia kata tak payah cerita balai mana, tapi pengalaman ni pengalaman yang paling menakutkan pada dia lah. Cerita ni berlaku beberapa tahun lepas. Masa tu balai terima satu panggilan mengatakan ada kemalangan maut berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi dia di antara balai bomba yang terdekat dengan tempat kejadian. Jadi satu kereta bomba bersama beberapa anggota ni, termasuk Zaki ni, bergegas ke tempat kejadian. Dia kata dalam 10 minit aja dia sampai ke tempat tu, dan masa tu dia tengok sebuah kereta Camry color putih. Kereta Camry jenis Camry lama tu color putih telah dihimpit oleh sebuah kontainer, sebuah lori kontainer, dan kereta tu dia panggil kemik lah, dan berada di tepi divider, himpit ke bahu jalan di tepi divider lah. Bila dia tengok, dia kata kiri kanan kereta tu memang kemik, teruk, dan dalam tu ada seorang lelaki mangsa kemalangan telah meninggal dunia. Masa tu dia kata dia terus pergi ke tempat pemandu tu, nak keluar ke pemandu tu. Dia tengok memang ngeri. Dia tengok seorang lelaki di mana badan dia ni penuh dengan tatu. Mula-mula dia tengok bahagian bahu ni ada tatu, kiri kanan ada tatu, dan bila tengok betul-betul dekat leher dia ni ada satu rantai leher dengan dia ada macam benda bulat macam botol. Dia macam isi benda lah, kot mentera ke apa tak tahu dia kata. Tapi bomba ni dia cuma keluarkan mangsa, dan pihak hospital lah lepas tu bersihkan jenazah ni apa semua untuk proses seterusnya lah, dia kata. Masa tu dia kata darah memang penuh dekat cushion kereta ni, penuh dengan darah, dan dekat lantai-lantai kereta ni penuh darah, sampai darah tu bila keluarkan jenazah ni, keluarkan mayat ni, dia kata penuh dekat area bau-bau kereta ni, penuh dengan darah, banyak sangat darah. Dan dia kata tak tahu kenapa banyak-banyak kemalangan yang dia pergi ni, dia operasi menyelamat ni, yang ni dia tak boleh lupa. Dia kata tak tahu kenapa, walaupun yang dia pergi kemalangan ni, pergi selamatkan kemalangan ni pukul 12 tengah hari, bukan 12 tengah malam, tapi dia kata balik daripada tempat kemalangan tu dia tak boleh lupa dengan muka mayat tu. Dia tengok dengan darahnya, dengan bau hamisnya, bau hanyir. Dia kata dia teringat-ingat. Jadi dah settle tu pukul 3, pukul 2.30 tu dia dah balik ke balai lah. Jadi pukul 4.30 dia habis kerja, dan plan dia 4.30 tu nak balik ini, nak terus balik ke rumah isteri dia di Jeli lah.
dia ni PJJ apa, penciptaan jarak jauh ke apa orang panggil. Dia kata dia ni PJJ, isteri dia ni orang Perak juga. Zaki ni pun orang Perak, tapi bini dia ni, isteri dia ni kena mengajar di Jeli, Kelantan lah. Jadi dia kata perjalanan nak balik ke Jeli tu lebih kurang 3 jam setengah hingga 4 jam lah kalau daripada Kuala Kangsar. Jadi nak plannya, nak pasca tu nak terus drive balik ke Jeli lah. Jadi kalau tolok 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 sampailah di Jeli. Jadi dah kemah-kemah apa semua barang ni semua. Dia kata tiba-tiba member dia, 2-3 orang member dia ni ajak pergi lepak dulu, pergi makan ataupun minum dekat kedai lah. Jadi dia kata dia nak balik kampung, dia kata nanti lewat, dia kata. Jadi member dia kata relax lah dulu, makan lah dulu. Dia kata dah lah, lepas ni dia Zaki ni cuti seminggu, dia kata. Jadi Zaki pun tak tolak dia punya permintaan kawan-kawan dia pergi lepak. Pergi lepak tu dia ada cerita lah, dia ada cerita pasal mayat jenazah dalam kereta tadi lah, dia selamat. Aku tak tahulah kenapa, dia kata aku tak boleh nak ingat balik rupa mayat tu dengan dia punya tatunya, dengan kematian dia ni agak ngeri lah, agak sebelum ni pun dia pernah banyak kemalangan yang dia jumpa, tapi tak sengeri tu dia rasa, sebab peristiwa ni melekat dalam hati dia, melekat dalam fikiran dia. Lepas tu member dia kata itulah, dia kata aku pun, dia kata rasa seram juga dengan jenazah tu, walaupun tengah hari pukul 12 buat kerja, tapi memang lain daripada lain. Dia rasa aura tu lain. Jadi lepas makan semua dah lah, lepas makan dah buah-buah dengan member ni, dia kata pukul 6, dekat pukul 6 baru habis perbualan ni semua. Dan dia daripada pukul 6 tu dia tolak balik ke Jeli. Dia tak mandi apa, daripada office ni dia cuma tukar pakaian dia dan bawa kereta seorang-seorang nak balik ke Jeli. Dia pasang, dia kata lagu Era dalam channel Era dalam radio dia ni, dia dengar lagu apa semua. Sambil dia dengar lagu tu dia teringat apa yang dia lakukan tadi dalam kereta lah. Dia keluarkan mayat ni, dia kata dengan bau hamisnya, bau busuk darah ni, dengan member-member dia ni, anggota lain yang sembuh darah yang ada tepi-tepi jalan ni. Jadi dia duk teringat benda tu. Pukul 6, pukul 7 lebih dia dah masuk dah kawasan area Kupang. Dia kata area Kupang ni mungkin belah-belah nak sampai ke Baling lah kan, Kupang. Dia kata sampai ke Kupang tu dalam pukul 7 dia nak sampai dah kawasan rehat Sungai Lebih. Jadi dia kata dia perasan di belakang kereta dia ni ada sebuah kereta putih follow kereta dia daripada jauh. Dia dah perasan dah, dia kata dekat setengah jam dah kereta ni duk follow. Dia kata tak apalah, mungkin orang belakang kereta dia ni mungkin nak cari teman, nak cari kawan juga, sebab mungkin seseorang jugalah. Dan masa tu hari Isnin, dia kata memang tak banyak kereta. Dan bila semakin lama, semakin dah dekat maghrib tu, kereta pun dah tak banyak dah nak masuk kawasan tempat rehat Sungai Lebih. Dia nak berhenti untuk cuci muka, untuk apa panggil, untuk buang air lah dekat toilet ni. Dan bila dia masuk hentian Sungai Lebih ni, dia kata siapa pernah lalu ataupun pernah singgah Sungai Lebih ni, dia tahulah memang kawasan hutan dan kawasan dia agak terpencil. Dia kata kereta masa tu ada 3 biji je. Ada 3 biji, mungkin orang tu pergi surau dan ada yang duduk dekat pondok dekat kawasan tu lah. Jadi dia pun parking lah dekat toilet ni. Bila dia parking dekat toilet ni, jauh, agak jauh dengan kereta-kereta 3 biji ni, dan dia tengok daripada jauh kereta putih yang follow dia tu masuk juga ke hentian Sungai Lebih. Jadi dia kata macam biarlah, dia kata orang tu nak singgah pergi toilet juga, aku nak pergi sembahyang, dia kata. Dan dia selesai dia buang air kecil ni, dia masuk dalam kereta. Bila dia masuk dalam kereta ni, tiba-tiba dalam kereta dia ni, dia bau hamis, bau darah yang macam dia bau darah tadi masa dia tengah selamatkan mangsa kemalangan yang meninggal ni. Dia bau macam tu. Dia cakap mungkin
perasaan dia kot, sebab dia teringat pasal benda ni. Dia kata memang masa tu dia rasa macam sejuk panas badan dia, memang dah 2 hari dah dia rasa nak demam. Jadi mungkin badan dia lemah masa tu, dan masa tu dia start enjin kereta, dan bila dia keluar daripada hentian Sungai Lebih ni, dia nampak kereta tadi, kereta putih tu keluar juga daripada hentian ni, follow kereta dia daripada belakang. Jadi bila dia nampak kereta tu follow kereta dia daripada belakang, okeylah, dia kata tak apalah, dia kata tak adalah seram sangat. Dia dah start rasa serang sejuk bila dia bau hamis darah dalam kereta dia ni. Dia kata dia start ada baca ayat kursi, baca selawat semua, dan dia harap tak ada benda-benda buruk yang berlaku lepas pada hentian Sungai Lebih ni. Memang kiri kanan ni memang kawasan hutan lah. Kalau start daripada Kupang, Gerik, Baling semua ni memang kiri kanan hutan lah. Kalau ada penempatan pun, kalau kau sampai kat Sungai Lebih tu dah tak ada penempatan, tak ada rumah orang dah. Masa tu dah pukul 7:30 malam dia tengok jam, dan makin lama kereta yang follow kereta dia ni makin lama makin hilang daripada cermin sisi dia lah. Dan dia kata tak apalah, orang tu dah sampai rumah dia kot. Dia kata mungkin pergi mana-mana lah kot, walaupun tak ada rumah pun dia kata ada rumah je lah, dia cakap. Dan masa dia tengah layan perasaan ni, tengah dengar lagu ni, dia kata kereta ada lah, tapi selisih dengan dia tak banyak, dalam 7-8 biji kereta je lepas pada hentian Sungai Lebih ni. Dia pun cuba nak call wife dia lah, nak buat video call, tapi dia tengok line coverage telefon ni ada 1 bar saja, memang tak boleh nak buat video call. Dan dia call biasa. Dia kata masa tu bini dia angkat, tapi terputus 2-3 kali juga. Dia cuba untuk berhubung dengan isteri dia ni, memang tak dapat. Jadi dia tawakal je lah. Dia kata harap tak ada apa-apa berlaku lah. Tak lama selepas tu, setengah je lepas pada hentian Sungai Lebih ni, tiba-tiba dia nampak satu kereta putih duduk di hadapan kereta dia. Masa tu dia bawa 120 km sejam. Jadi dia kata tak apalah, ada kereta ni okeylah sikit, dia rasa kuat semangat sikit. Dia kata bau hamis darah tu dah tak ada dah. Dia kata mungkin tadi dia bau tu saja perasaan dia lah kot, dia kata. Jadi dia follow lah kereta ni daripada belakang, 120, 100, 120, 100 bawa, dia kata. Dan makin lama kereta ni makin lama makin slow, daripada 100 turun 80, turun 70, dah turun 50 ni. Dia kata dia tak larat dah nak follow kereta ni dia kata. Dan dia makin rapat, dia nampak kereta yang dia follow kat depan ni, dia kata itu adalah kereta Camry color putih. Dia teringat kereta yang dia yang dia selamatkan masa kemalangan tadi, kereta Camry color putih ni lah, dia kata. Tapi nombor peliknya dia tak perasan, dia kata. Dan dia nak kepastian, dia potong kereta tu, sebab kereta tu bawa slow sangat, 50 km. Dia potong kereta tu. Bila dia tengok, dia jeling sebelah kiri dia, kereta tu memang kemik, kiri kanan dah kemik ni. Betul kereta yang dia bantu masuk kemalangan tadi, masa tu automatik, dia kata dia tertekan pedal minyak ni, dia kata memang laju pergi kereta dia. Masa tu dia takut sangat, dia kata Allah, dia kata dah rasa macam dah terawang-awang dia bawa kereta ni. Dia kata dia cuba kontrol, dia kata dia cuba kontrol pemanduan dia lah, kontrol steering dia ni. Dia tak tahu nak buat apa, nak call bini dia lagi, nak call kawan dia ni, tangan dia menggeletar dah nak ambil handphone dekat sebelah seat sebelah yang dia letak handphone tu. Dia kata masa tu dia tawakal je lah, dia kata dia tekan minyak. Dia kata kereta Camry ni makin lama makin rapat dengan dia. Dah dekat sejam dah dia daripada Sungai Lebih ni, dan dalam 15 minit dah dia potong kereta Camry tadi, dan kereta tu masih follow dia daripada belakang. Dia kata alhamdulillah, lepas tu dia nampak signboard sebelah kiri ni, kawasan rehat Puncak Titi Wangsa. Tanpa dia bagi signal, dia masuk, dia pula steering ke kiri, dia masuk dalam tempat hentian rehat ni. Dia kata
kawasan yang tiada rehat ni, mula-mula jalan dia ni jalan batu yang berlekuk-lekuk lah, makna dia jalan tak elok. Dia tekan minyak, dia kata macam kuda dia melompat-lompat kereta dia, dan dia parking betul-betul depan surau tempat rehat Puncak Titiwangsa. Dia kata masa tu alhamdulillah, dia kata ada 5-6 biji kereta. Dia terus tengok ke sebelah dia tu, kereta Camry tak masuk dekat hentian rehat Titiwangsa ni. Jadi dia istighfar dalam dada dia kata dia istighfar dalam hati dia cool, dia tenang, nak tenangkan diri dia dalam kereta ni. 15 minit dia duduk dalam kereta, barulah diberi kekuatan. Dia buka pintu kereta dia keluar dengan, dia kata langkah dia ni memang lonlai lah. Dia kata dia berjalan dengan langkah lonlai ni. Dia tengok kiri kanan dia ni, dia intai dalam surau tu, dia tengok lebih kurang 10-11 orang tengah nak semayang isyak lah. Jadi masa tu dia pergi ke tempat wuduk, dia buka selipar semua, dia masuk ke tempat wuduknya, dia nak ambil air semayang, nak tenangkan diri dia ni lah. Dia kata dia terus singsing seluar trek dia ni, dia tak angkat, nak singsing kaki ni, nak angkat, nak tarik kaki seluar ni sampai ke bawah lutut lah, nak cuci kaki, nak ambil air semayang, nak cuci tangan, cuci kaki ni semua ni. Bila dia nak cuci kaki dulu sebelumnya ambil wuduk ni, tiba-tiba dia nampak kaki dia ni sebelah bawah pelipatan betih dia ni ada tumpukan merah kesan darah. Ada, dia kata dalam, dia kata dia bagi tahu abang dalam 3 jari lebih kurang besar ni, bulat, ada dekat kaki dia bahagian bawah ni, dekat bawah pelipatan betis dia ni, sebelah kanan kaki dia. Dia tengok, Allah, dia kata ni darah. Masa kemalangan tadi, dia kata kenapa aku tak rasan tadi di uniform dia, di seluar bomba ni, tak tahu macam mana boleh serap darah tu, macam mana darah tu boleh melekat dekat dia punya kulit dia ni. Dia tak tahu, dia rasa menyesal sebab dia tak balik mandi dulu lepas orang panggil lepas operasi lah. Biasa dia kata boh dia dah pesan, penyelia dia dah pesan, kalau lepas operasi ni dia kata mandi dulu, sembahyang, ambil sembahyang semua, sebab takut kena badi mayat atau ada benda mengikut. Dia kata dia cuci nak cari sabun tak ada kat surau tu, dia cuci kaki dia, dia ambil air sembahyang. Sudah dia ambil sembahyang tu, pop, ada orang tepuk bahu dia bahagian belakang. Dia tengok seorang pakcik tua pakai kopiah, tepuk dia daripada belakang. Pakcik tu tanya dia, anak ni daripada mana, nak pergi ke mana? Dia kata saya ni daripada Kuala Kangsar, saya nak balik ke rumah isteri saya di Jeli. Dia kata anak ni ada masalah ke? Dia cakap, saya pakcik nampak macam ada masalah ni. Dia kata adalah sikit pakcik, yang tak apalah pakcik. Dia kata saya nak pergi solat dulu. Dia kata jadi pakcik ni pun ambil air sembahyang, dia orang solat berjemaah lah dengan imam dekat dalam surau tu sembahyang. Dia kata dia sembahyang jamak dan imam tu buat sembahyang jamak juga. Dan sudah dia bagi salam tu, pakcik ni datang dekat dia. Orang lain dah semua dah keluar daripada surau. Yang tinggal dia, pakcik ni dan 2 orang lelaki tengah bersandar dekat dinding, seolah-olah macam nak melepaskan penat lah, dekat dinding di hujung surau ni. Jadi pakcik ni datang kat dia, salam dengan dia. Pakcik ni bagi tahu dia nak balik ke Kota Baru dengan anak dia. Dia cakap awak ni okey ke, kerja mana? Jadi Zaki ni bagi tahulah, saya ni anggota bomba cik. Saya ni baru lepas operasi tadi, keluarkan mayat kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan. Pakcik tu kata, lepas tu macam mana ni, kata awak ni nak balik ke malam ni? Dia kata pakcik ni, kenapa pakcik ni macam tahu-tahu je dia mengalami peristiwa seram ni. Dia kata tak tahulah pakcik, sebenarnya saya ni dalam ketakutan. Dia ceritalah yang dia ni dikejar oleh kereta yang seolah-olah kereta Camry putih yang dia selamatkan dalam kemalangan tadi. Pakcik kata itulah, dia kata pakcik ni sebenarnya dah perasan dah. Dia kata
masa awak tadi, masa anak tadi nak masuk keluar, nak keluar daripada kereta, nak masuk surau ni, ada benda mengikut anak. Dia cakap benda tu ada dalam kereta anak tadi. Bila anak turun, dia kata benda tu juga turun daripada keluar daripada kereta, seorang lelaki berbadan putih besar. Jadi Zaki cakap, saya selamatkan orang badan putih besar lah tadi Pak Cik, kemalangan tadi, dia kata. Jadi Pak Cik tu kata tak apalah, kata benda tu buat masa ni tak ada dah. Dia kata Pak Cik, lepas Pak Cik tengok dia tu, dia dah hilang, dah tak tahu di mana. Jadi Zaki ni dia kata macam ni, Pak Cik, saya ni memang tak boleh nak drive dah. Saya rasa ni saya nak tidur. Kalau saya nak tidur di surau ni dia kata saya takut nanti tak ada orang, saya seorang-seorang kat surau ni. Jadi Pak Cik ni kata tak payahlah nak, tak payahlah tidur sini, takut nanti benda lain pula jadi. Dia kata sini pun boleh kurang tahan keras dia kata. Jadi Pak Cik ni kata ginilah nak, dia kata Pak Cik nak balik Kota Baru, anak nak balik Jeli kan. Macam ni Pak Cik suruh anak Pak Cik ni, dia tunjuk anak dia, rupanya yang sandar kat dinding dua orang ni, anak Pak Cik ni lah, umur dalam 20-an macam tu. Dia kenalkan anak dia, seorang nama Zul, seorang lagi nama apa dia tak ingat. Dia cakap ginilah, dia cakap nanti Zul ni bawa kereta anak, dia kata bawa kereta Zaki, nanti Pak Cik ni dia kata follow kereta Zaki daripada belakang lah. Dia kata nanti sampai di Jeli, nanti Pak Cik hantar Zaki ni balik sampai ke rumah lah. Dia kata jangan risau, dia kata. Jadi Zaki ni syukurlah sangat-sangat, dia kata ada orang nak tolong dia. Dan masa tu Zul anak Pak Cik ni bawa kereta Zaki ni lah. Jadi dia drive duduk depan, dan Pak Cik ni rupanya bila dia turun daripada surau ni, rupanya bini dia dah tunggu kat luar, bini dia dengan anak perempuan dia. Jadi Pak Cik ni dia daripada Perak juga, dia bersama 5 orang, dia, anak lelaki dia 2 orang, isteri dia dan anak perempuan dia seorang. Jadi Pak Cik ni naik CRV, dia kata. Pak Cik ni naik kereta, anak dia yang seorang lagi drive, manakala isteri dia duduk sebelah dan Pak Cik ni duduk belakang dengan anak perempuan dia lah. Jadi anak Pak Cik ni nama Zul ni, dia tolong bawakan kereta Zaki sampai di Jeli lah. Bila sampai di Jeli ni, Pak Cik ni turun salam apa dengan dia. Pak Cik ni bagi sebotol air mineral, botol besar ni. Dia cakap kat Zaki, dia cakap air mineral ni dia kata minum 3 hari berturut-turut lah. Dia kata start daripada malam ni, kira 3 hari ke depan ni minumlah air ni. Dia kata sebab Pak Cik dah baca, dah jampi-jampi, dia kata insyaAllah lah. Dia kata Pak Cik saja je takut awak ni kena badi mayat. Dia cakap, dia ceritalah, Pak Cik ni cerita kalau nak ada operasi lain kali, dia kata berhati-hati, baca doa peninding, baca ayat kursi, lepas tu balik mandi. Dia kata kalau nak tengok jenazah, nak tengok mayat ni, jangan terus tengok ke muka. Dia kata tengok kalau boleh start daripada kaki dulu, barulah tengok sampai ke muka. Itu pesan Pak Cik itulah. Jadi inilah ceritanya Zaki suruh habis share dengan member-member habis tak tahu sejauh mana kebenaran cerita ni. Ada tokoh tambah pada, anggap sajalah cerita ni sebagai hiburan dan jadikanlah iktibar daripada cerita ni. Jadi banyak juga cerita-cerita pasal lebuh raya Gerik ni, dan Nabi ada terbaca dalam akhbar utusan, tajuk dia lebuh raya Gerik. Cerita dia macam ni, Nabi baca. Kamil sudah mendengar pelbagai cerita, kononnya sepanjang laluan di lebuh raya Gerik ke Kuala Kangsar agak keras. Pelbagai kisah seram diceritakan oleh rakan-rakannya, tetapi dia tetap tidak percaya. Zaman moden ni manalah ada hantu. Suka sangat nak percaya cerita-cerita tahyul macam tu. Sebenarnya kamu semualah yang lebih daripada hantu, kata kami sambil tertawa terbahak-bahak. Rakan-rakannya yang berada di situ masing-masing mencebitkan bibir tanda tak puas hati. Jadi kami ni cakap besar lah. Jadi member dia ni semua tak puas hati lah. Aku doakan kau cepat kena, sambung Zali pula sambil menadah tangan berdoa.
member dia ni siut juga ni, siap tanda tangan berdoa lagi, suruh kami ni kena usik hantu. Jadi petang itu kami dapat arahan untuk menghantar barang ke Greek. Disebabkan rakan kelindannya Saiful bercuti, terpaksalah dia memandu seorang diri. Terfikir juga dia ni nak bawa member sekampungnya lah yang nama Zailani untuk teman dia ni memandu pada malam tu. Tapi bila fikir balik ni, Zailani ni rumah dia terlalu jauh, jadi takkanlah dia nak pergi pusing ambil member dia ni untuk teman dia, bazir masa pula dia kata. Jadi dia pun drive lah seorang-seorang bawa lori ni sampailah ke Greek lebih kurang pukul 8 malam. Selesai saja turunkan barang-barang, dia bergegas lah nak balik semula ke tempat dia lah. Ketika dia berhenti mengisi minyak, sempat lagi dia beli minuman dan makanan ringan. Dia beli kopi, beli jajan apa semua nak hilangkan mengantuk lah. Jadi langit sudah beransur gelap. Kami memandu dengan tenang. Yalah, dia kan orang berani, so dia memandu dengan tenang lah. Kenderaan di kiri kanan jalan juga beransur sunyi, beransur lengang. Maklumlah jalan kampung memang tidak sesibuk seperti jalan di bandar. Jam di kenderaan sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Cuaca sudah gelap pekat. Sesekali pancaran kilat menerangi persekitaran jalan. Kamil pandang keluar tingkap. Tiada sebutir bintang pun di langit, seolah-olah akan hujan sebentar lagi. Firasatnya memang tepat. Tidak sampai beberapa kilometer dia memecut, hujan turun dengan lebatnya. Kamil memperlahankan kenderaan dan memandu berhati-hati. Risau kerana jalan terlalu licin. Tambahan pula kenderaan dipandunya sedang menuruni bukit. Sedang dia mengamati jalan raya di hadapannya, tiba-tiba terperasan seorang lelaki sedang berdiri sambil berpeluk tubuh menahan kesejukan di perhentian bas di bahu jalan. Terbit rasa simpati di dalam hatinya, serta merta dia memperlahankan lori yang dipandunya. "Nak ke mana tu pakcik?" jeritnya sambil menurunkan cermin kenderaan. Jadi bila dia tanya macam tu, pakcik ni, lelaki yang duduk tepi jalan ni, tersengih-sengih sambil meluruskan tangan ke arah hadapan. Maknanya dia tunjuk macam tu lah, dia nak pergi ke hadapan maksud dia. Jadi kami pun offer lah pakcik ni naik ke lori dia. Lelaki separuh abad itu tersenyum sambil bergegas berjalan menuju ke arah kenderaan kami lah. "Terima kasih sebab tumpangkan pakcik. Kalau tak tahulah pakcik nak naik apa balik ni," katanya. Kami tersengih-sengih. Bagus juga dia tumpangkan lelaki tersebut. Sekurang-kurangnya ada juga teman untuk dia berbual. "Pakcik nak ke mana malam-malam buta ni? Ada lagi ke bas lalu?" tanya Kamil. "Pakcik nak ke kampung depan tu je. Biasanya ada juga kereta sapu yang lalu. Tapi hujan ni agaknya tak muncul-muncul langsung," jawabnya dengan ramah. Jadi pakcik ni kata dia dah biasa pergi ke kampung depan tu tengah-tengah malam. Biasanya ada perebet sapu, tapi malam tu tak ada perebet sapu, mungkin sebab cuaca nak hujan. Kami sempat menjeling ke arah lelaki separuh abad tu. Wajahnya berkedut manakala janggut dan misainya nampak berserabut seakan tidak terurus. Kamil memulakan perbualan dengan bertanyakan pelbagai perkara. Ada ketikanya mereka tertawa kecil kerana ada yang mencuit hati. Hujan sudah lama berhenti. Langit yang gelap sedari tadi sudah kembali dipenuhi bintang. Dah nak sampai dah. Perlahanlah sikit," kata pakcik itu. Serta-merta kami memperlahankan kenderaan sambil matanya melilau memandang sekeliling. Pelik pula rasanya kerana kiri kanan kawasan itu hanya dipenuhi oleh hutan dan deretan pokok kelapa sawit. Langsung dia tidak nampak cahaya yang menunjukkan di situ ada penempatan orang. "Betul ke nak berhenti sini pakcik?"
Saya tengok tak ada sebiji rumah pun. Kata Kamil sambil mengerutkan dahi. Lelaki itu tersenyum sambil menganggukkan kepala. Memang tak ada rumah kat sini pun, tapi memang sinilah tempat yang pakcik tuju hampir setiap malam. Pakcik tak tahulah nak pergi mana lagi. Pakcik selalu je datang kat sini, jawab lelaki tersebut sambil bersedia untuk turun daripada lori. Sekali lagi Kamil kerutkan dahi. Pelik juga dia dengar jawapan tersebut. Dia masih berfikir apakah maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh pakcik tersebut kepadanya. Maknanya dia dah turunkan pakcik ni kawasan hutan, dan dia tanya pakcik ni betul ke rumah orang tak ada sini. Tapi pakcik ni kata betul lah tempat ni, sebab setiap malam pakcik ni akan datang ke sini lah. Jadi Kamil ni dia tak puas hati, dia tanya pula, apa maksud yang pakcik cerita ni, saya tak faham lah pakcik. Tanya Kamil lah. Jadi pakcik tersebut tidak menjawab pertanyaan Kamil. Lantas dia menghulurkan tangan bersalaman sebagai tanda ucapan terima kasih. Pakcik ni tak jawab apa-apalah, dia cuma hulur tangan dan bersalam. Kamil yang masih terpinga-pinga terus saja menyambut salam lelaki tersebut. Terima kasih kerana sudi tumpangkan pakcik ya, kata lelaki itu. Sebaik saja kenderaan yang dipandu oleh Kamil berhenti berdekatan dengan lorong kecil di bahu jalan. Sebenarnya setiap malam pakcik datang ke sini sebab nak menziarahi kubur isteri pakcik, kata pakcik tersebut sambil tersenyum. Kamil mengangguk-angguk. Tiba-tiba hatinya sayu sebaik saja mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pakcik tersebut. Jadi Kamil pun sedih lah bila dengar pakcik tu kata setiap malam pakcik tu datang sini untuk ziarah kubur isteri dia lah. Pakcik pun tak selamat sebenarnya. Kami sama-sama meninggal dunia di situ, jawab lelaki tersebut sambil berlalu pergi membelah kegelapan malam. Kamil terdiam dan kaget, jantungnya berdegup kencang. Tidak tahu apa yang harus dilakukannya ketika itu. Yang pasti dia sudah terkencing dalam seluar. Jadi itulah cerita Kamil. Dia tumpangkan seorang pakcik ini. Rupanya pakcik ini dah meninggal dah. Jadi macam-macam lah cerita. Wallahualam lah sejauh mana berita kebenaran ini, Abel pun tak tahulah. Jadi jadikanlah sebagai hiburan saja. Sekian, terima kasih.